dari suaminya, nusuk, yakni kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka. Suami istri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya, karena perdamaian itu lebih baik dari mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil kedekut memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Bertemu kembali dan kita masih lagi bersiaran dari Pulau Pinang, Pulau Mutiara dengan tajuk Derhaka Tak Sengaja. Jadi Ustaz ya, tadi Ustaz telah pun memberi 5 antara sebab-sebab kenapa isteri menjadi derhaka. Saya suka menyentuh, sebelum kita sambung lagi, suka menyentuh sebab yang kedua tadi, tentang jahil, yakni jahil ilmu tadi ya Ustaz. Peranan suami sebagai ketua keluarga atau penahoda ya dalam bahtera rumah tangga ni adalah untuk memastikan keluarganya sentiasa dalam keadaan di jalan yang lurus. Jadi jika isteri jahil tentang ilmu ya, maksudnya yang boleh membawa ke arah kederhakaan ini, jadi apa peranan suami tu? Maksudnya jika suami tidak memainkan peranan dan isteri terus dengan jahil, adakah kesalahan itu terletak di bahawa isteri sahaja? Bagaimana Ustaz? Terima kasih Puan Pengerusi. Sedang penonton dan rahmati Allah sekalian, kalau andai kata isteri jahil, siapakah orang yang bertanggungjawab untuk membentuk keilmuan isteri? Yang bertanggungjawab membentuk keilmuan isteri adalah suami. Apa kata kalau suami tidak mampu? Ialah daripada muda bekerja, mengumpul duit, nak kahwin dengan kita juga kan, bekerja tak sempat. Suami maknanya tak mampu nak memberi ilmu, nak mendidik isteri, maka hendaklah suami buat 2 benda. Yang pertamanya, suami hendaklah mengantar isteri untuk belajar. Itu pun keadaannya jika tidak ada fitnah. Maksudnya taklah belajar seorang-seorang dengan orang lelaki yang lain ke, tidak. Maknanya dengan keadaan yang terkawal, dengan keadaan batas-batas syarak. Yang keduanya, suami hendaklah menjaga keberkatan dalam rumah tangga. Rumah tangga kita ni didirikan antara penyebab kebahagiaan keberkatan. Sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kalau kita masuk ke rumah, bagi salam pada isteri, bagi salam kepada ahli rumah. Kita tengok Rasulullah punya contoh, bagaimana baginda tu menjaga rumah tangganya. Baginda pernah keluar, balik lambat itu tak ketuk pintu pun, duduk dekat pintu sampai Aisyah bangun pagi-pagi, ya Allah, bagaimana Rasulullah boleh duduk dekat pintu tu, kau tak ketuk ke Rasulullah? Tengok bagaimana Rasulullah menjaga maknanya adab sama keluarga dan sebagainya. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, boleh kita teruskan? Terima kasih. Itu yang kelima, iaitu kadang-kadang isteri kurang qanaah. Jadi ingin saya tekankan sekali lagi bahawa dalam hadis yang saya baca riwayat Ahmad itu tadi, maknanya isteri ini dia paling mudah masuk syurga, tak macam suami. Suami ini tuan-tuan sekalian, dia akan dipertanggungjawabkan banyak. Kalaulah isteri itu tak masuk syurga, suami akan ditanya. Sebab itu sedang penonton sekalian, kalau suami isteri tak masuk syurga, jangan harap suami boleh lepas ke syurga. Jangan harap. Kalau suami ada isteri 2, lagi besar tanggungjawab. Isteri 3, isteri 4 lagi besar. Isteri pertama syurga, syurga, ketiga masuk syurga, keempat maknanya dah tua, dah malas nak membebel, tak masuk syurga. Jangan harap boleh masuk syurga dengan senang-senang. Allah akan tanya berbagai-bagai, kenapa isteri kau, kenapa kau biarkan isteri kau dalam maksiat, kenapa kau biarkan isteri kau melawan kau dan sebagainya. Ini dia. Sebab itu oleh kerana perempuan ni paling mudah masuk syurga, syaitan yang goda perempuan ni juga general yang besar-besar. Besar-besar. Sebab itu sidang penonton sekalian, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, usikum bin nisa, aku pesan kamu jagalah perempuan, jagalah perempuan. Innama imra'ah khuliqat, sesungguhnya
seorang wanita itu diciptakan daripada tulang yang bengkok. Idza tahris, kalau engkau itu mengkasarinya dia akan patah. Tetapi kalau engkau membiarkan dia akan tetap bengkok. Jadi maknanya suami ini berperanan tolong juga isteri untuk menjadi isteri yang solehah. Itu sebab yang kelima. Sebab yang keenam, mengapa isteri menjadi derhaka? Saudara penonton sekalian, ada setengah-setengah kadang-kadang isteri ini menjadi derhaka kerana dia ni tak pernah berniat untuk menjadi isteri yang solehah. Ada juga kadang-kadang maknanya dia tak pernah berniat untuk menjadi isteri yang baik. Dia tak pernah berniat daripada hati dia itu untuk menjadi isteri yang, maknanya isteri yang berbakti kepada suaminya. Dalam hal ini kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW satu ketika didatangi oleh seorang perempuan. Maka Rasulullah bertanyakan perempuan ini perkhabaran mengenai suaminya. Apa kata Rasulullah SAW? Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, ai sababu dukhulin nar awil jannah. Engkau kena tengok di manakah kedudukan engkau di mata suami engkau, kerana dialah syurgamu dan dialah nerakamu, yakni dia penyebab kamu masuk syurga dan dia penyebab kamu masuk neraka. Puan pengerusi, kalau seorang anak, redha Allah kepada seorang anak terletak kepada ibu bapa, dan redha Allah kepada seorang isteri terletak kepada redha suami dia kepada dia. Ini dia. Jadi tuan-tuan sekalian, sedang penonton sekalian, kita perlu maknanya berpagi-pagian kita berniat. Aku hari ini nak menjadi isteri yang paling baik di Pulau Pinang ini, contoh. Aku bangun-bangun pagi, setiap pagi berniat. Aku pagi-pagi ini nak menjadi isteri yang paling berbakti kepada suami aku. Pagi-pagi lagi berniat, pagi-pagi aku pagi ini nak jadi isteri yang paling taat di Penang ni kepada suami aku. Barulah setiap pagi kita memperbarui niat kita. Setiap pagi hidup kita diberkati, Allah pimpin kita. Kalau buka-buka mata je, abang janji nak beli gelang hari ni, kan? Buka-buka mata je, abang hari ni janji nak pergi jalan ke sini, macam mana? Sidang penonton dan rahmat Allah sekalian. Sebab yang ketujuh, mengapa isteri menjadi derhaka? Sebab penonton rahmat Allah sekalian, sebab yang ketujuh, mengapa isteri menjadi derhaka? Kerana di sekelilingnya dia ni dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang jahat, penasihat-penasihat yang menasihatkan kepadanya agar melawan suaminya. Contohnya penasihat-penasihat yang sentiasa menasihatinya supaya tidak hormat kepada suami dia. Kadang-kadang penasihat-penasihat ini terdiri daripada kawan-kawan. Kadang-kadang penasihat-penasihat ini terdiri kepada kadang-kadang ibu bapa yang kurang ilmu, maknanya menasihati anaknya. Walaupun di dalam satu hadis, satu ketika dikhabarkan kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Ali ini ditawarkan untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maknanya tidak berkenan. Dan siapa yang menyakiti Aisyah, seolah-olah dia menyakiti aku. Hadis ini sebenarnya, sidang penonton sekalian, memberi gambaran sebenarnya ibu dan ayah tidak salah memberi pandangan kepada rumah tangga anak-anak. Tetapi yang salahnya, ibu ayah mempengaruhi anak-anak membuat keputusan dalam rumah tangga. Itu yang salah. Memberi nasihat tidak apa, tapi kalau tiap hari jumpa kau kena cakap suami kau macam ni. Ini apa punya suami? Kau kena cakap suami kau macam ni. Orang lain semua rumahnya langsir baru, kereta baru, semua baru. Kau apalah? Tengok, boleh rosak. Sebab tu kita ni sebenarnya yang membentuk kita adalah kawan-kawan yang berada di sekeliling kita. Oleh demikian, ubat kepada untuk hindar daripada penasihat-penasihat yang tidak baik ini, yang pertamanya kita kena pilih kawan-kawan kita. Sedang penonton sekalian, puan pengerusi, seorang ulama mengatakan, kita akan berjumpa orang macam kita dekat mana kita berada. Kalau kita ni kaki maksiat, pergi mana
mana pun akan jumpa orang kaki maksiat. Kalau kita ni kaki masjid, pergi sampai negara Amerika, ke London, ke jumpa orang kaki masjid juga. Kalau orang tu kaki dangdut, pergi negara Arab pun jumpa orang kaki dangdut. Kalau orang yang biasa kawan dengan orang yang suka mengumpat suaminya, akhirnya dia akan menjadi terbentuk perangai suka menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Akhirnya apa? Tersebarlah keburukan suami, terfitnah suami, dan akhirnya orang memandang rendah kepada suami. Sedang penonton yang rahmati Allah sekalian, itu sebab yang ketujuh. Sebab yang ke-8, kenapa isteri menjadi derhaka? Kadang-kadang isteri menjadi derhaka yang ke-8-nya kerana suami dayus. Kadang-kadang suami dayus menyebabkan isteri derhaka. Suami yang tidak menggunakan peruntukan yang diberi pada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kekuasaan ataupun bidang kuasa yang diberikan kepada dia untuk menegah benda-benda mungkar dalam keluarganya tidak digunakan. Isteri buat maksiat, tak apalah, tak menegur isteri, redha dengan maksiat yang isteri buat. Kadang-kadang suami yang dayus ini, suami yang dayus menyebabkan isteri menderhaka. Kita lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga. Idza ata'atin nisa halakatir rijal. Idza ata'atin nisa salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sedang penonton sekalian, apabila lelaki ini mentaati perempuan, yaitu istrinya, dalam keadaan yang dalam betul-betul maksiat, membiarkan isteri maksiat, celaka lelaki ini, rosaklah lelaki ini. Dayus menyebabkan kadang-kadang isteri itu menjadi derhaka. Sebab apa kau buat, suami bukan tegur pun, keluar dengan lelaki lain pun tak apa, kan, contoh kan, maknanya membawa orang ke dalam rumah yang tidak diizinkan suami pun tak apa, suami sporting, tak marah contohnya kan. Suami-suami macam ni boleh menyebabkan isteri menjadi derhaka. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, sebab ke-9, mengapa isteri menjadi derhaka? Sebab ke-9, isteri boleh menjadi derhaka apabila suami menzalimi isteri. Suami menzalimi isteri. Kadang-kadang suami yang menzalimi isteri menyebabkan isteri itu maknanya memberontak, melawan suami dan sebagainya. Kita lihat satu hadis, satu ketika daripada Musnad Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tadribu ima Allah, kau jangan pukul, maknanya jagaan-jagaan Allah, yaitu perempuan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dhi'ran nisa ala azwajihin. Oh, Rasulullah, perempuan ini banyak menderhakai suaminya, maka udzinat fi dharbihim, diizinkan untuk memukulnya. Kemudian datang perempuan-perempuan daripada Ansar ramai-ramai, bertemu keluarga Rasulullah, mengatakan suami kami mengkasari kami, suami kami menzalimi kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-akhyar humul ladzi la yadribuna nisa'ahum. Orang yang terbaik, orang yang tidak memudaratkan, tak memukul, tak menyakitkan hati, tak merosakkan istrinya. Ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian, suami balik dengan keadaan maknanya membuat zalim kepada isteri, kadang-kadang menyebabkan isteri tak tahan. Akhirnya isteri tak tahan, isteri melawan tu kan maknanya berdosa. Tapi kenapa boleh isteri akhirnya menengking suami, akhirnya melawan cakap suami? Kerana kezaliman yang dibuat oleh suami. Muslimin, sidang penonton rahmat Allah sekalian. Kemudian yang ke-10, yang ke-10, kenapa isteri menjadi derhaka? Yang ke-10-nya, puan pengurusi, isteri boleh menjadi derhaka apabila suami tidak bertanggungjawab. Apa tanggungjawab suami? Tanggungjawab suami yang pertamanya nafkah, itu mesti. Kalau di luar sana, berapa ramai suami-suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri. Berapa ramai suami-suami yang kadang-kadang tidak menghiraukan nafkah isteri. Nafkah isteri ini yang besarnya ada 3. Makan, pakaian dan tempat tinggal. Kadang-kadang kita tahu, oleh kerana suami itu agak susah, isteri membantu untuk bekerja, meringankan maknanya bebanan suami. Itu kan isteri yang baik, itu kan isteri yang bagus, maknanya memahami keadaan suami. Tapi kadang-kadang apabila isteri sudah mula
belikan susu. Suami ni jadi maknanya jadi lalai, jadi manja. Kan? Orang tak apalah kalau aku tak bagi duit pun isteri aku ada duit. Dia belikan susu untuk anak-anak. Kan? Maknanya suaminya itu membiarkan kewajipan dia. Akhirnya apabila telah terabai, akhirnya isteri itu boleh melawan kadang-kadang. Isteri melawan, salah dia melawan kerana dia kurang ilmu dan sebagainya. Tapi suami juga salah. Kenapa tidak memberi nafkah, tidak bertanggungjawab ke atas isteri? Ni. Oleh demikian, kita apakah jalan penyelesaian dia? Sidang penonton rahmat Allah sekalian, kalau isteri ataupun suami kita ada tergolong daripada apa yang saya sebutkan, maka ada jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaiannya maknanya ikutlah soalan yang betul. Kita boleh mengadu kepada qadi ataupun mencadangkan apa-apa yang boleh dibawa oleh suami ataupun meminta pertolongan untuk nafkah ataupun yang keperluan kita itu. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, saya pernah berhadapan dengan satu orang ketika saya buat program di satu tempat serenti perempuan. Dia kata, saya tanya dia, "Kak, kenapa kak boleh berada dalam ni?" Dia kata, "Ustaz, suami saya ni tak guna punya orang. Kan? Sayalah suami, sayalah isteri." Macam mana pula kak? Saya tanya. "Suami saya ni sadadah kak, Ustaz. Kan? Yang dia buat balik bukan dia bagi nafkah, malah minta duit pada saya. Kalau saya tak bagi, dia pukulnya saya. Saya geram Ustaz. Saya pun istap dadah juga." Akhirnya masuk dalam ni, kena tangkap. Baru padan muka saya Ustaz. Padan muka saya. Maknanya cuba tengok, kadang-kadang suami tidak bertanggungjawab, isteri yang kurang ilmu, kurang panduan menyebabkan isteri juga menjadi derhaka. Begitu. Akhirnya hilang panduan. Siapa yang untung? Siapa yang menang? Bukan isteri, bukan suami. Yang menangnya syaitan. Itulah yang dia nak lihat. Itulah yang dia lihat. Rumah tangga ni, sedang penonton sekalian, adalah gedung pahala. Gedung pahala. Kita mentaati, kita menghidangkan makan suami, pahala. Kita bersama suami, pahala. Suami memegang tangan isteri, pahala. Memandang muka isteri dengan kasih sayang, pahala. Balik ni jangan bazirkan tangan suami-suami kita. Pegang, pahala tu pegang. Kan? Rasulullah SAW balik kadang-kadang di kejauhan, baring di peha isterinya. Itu kan pahala tu, makna sunnah tu. Lepas ni panggil, "Bang, mari baring kat sini." Tapi suami pun kena faham lah. Berterbiat pula orang tua ni kan. Jangan macam tu pula. Kan, masih kena faham. Jadi kesimpulannya, 10 sebab isteri derhaka ni kadang-kadang bukan kerana isteri semata-mata. Kadang-kadang berpunca juga daripada suami itu. Ustaz telah pun mengupas dengan panjang lebar 10 antara sebab derhaka. Tapi Ustaz kita nampak kebanyakan yang Ustaz terangkan tadi itu berpunca daripada suami. Memanglah dua-dua tak ada untung, syaitan yang untung. Tetapi Ustaz bagaimana pula, adakah jika perkara ini berlarutan, maksudnya pihak isteri adakah orang kata mendapat sedikit kemaafan daripada segi ini? Terima kasih sedang penonton rahmat Allah sekalian. Sebab itu kita kena ingat satu benda. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menilai manalah di antara kamu yang terbaik amalannya. Jadi kalaulah andai kata suami tidak menjalankan haknya, kita sebagai isteri laksanakan hak kita. Supaya apa? Supaya kita ni taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang akan menilai. Dan kalau andai kata derhaka apa semua, minta maaf. Dia walaupun andai kata suami mengkasari ke apa semua, tapi kalau kita baik sebenarnya, yang penting sekali keberkatan rumah tangga tu insya-Allah. Sekalipun andai kata rumah tangga tu retak pun, maknanya Allah yang terbaik Allah aturkan, pisah-pisah. Dan mungkin kita Allah jodohkan dengan orang yang lebih baik. Itu. Jadi maknanya amalan kita jalankan hak kita. Suami itu kalau dia buat onar, itu dia dengan Tuhan. Cumanya selaku manusia kita ada jalan penyelesaian mengikut syariat kita. Kita boleh datang ke pejabat qadi,
menceritakan pergolakan rumah tangga kita dan apa penyelesaian dia. Kalau harus dipisahkan ketika itu, macam mana cara dia? Kalau anda kata baik untuk diperbetulkan, macam mana caranya? Sebab setiap masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya, ya Ustaz. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita beri peluang ya kepada para penonton kita yang dikasihi sekalian yang datang pada malam ini, ya Ustaz, jika ada sebarang kemusykilan. Soalan saya, Ustaz, nak tanya, suami yang terlalu garang kan, isteri ni dia marah di dalam hati, marah nak sikap suami tu kan, apa dia durhaka sangat ke Ustaz? Tapi suami tak tahu yang dia tu marah kan. Marah tu ada dalam hati. Terima kasih. Ada 3 soalan yang saya ingin bahaskan di sini. Yang pertamanya, suami yang terlalu garang, kita marah dalam hati. Allah tidak akan mengira benda yang ada dalam hati sehingga dikeluarkan. Dalam hati ni Allah takkan kira. Sebab memang fitrah manusia ni, hati manusia ni, dia Allah bekalkan berbagai-bagai perasaan. Marah, kecewa, hiba, sedih, kan? Kadang-kadang suami tak hormat kita, kadang-kadang suami ni tak hargai kita, masak penat-penat, apa ni masak ni, kan? Tak hargai, padahal dah sehabis baik kita masak kadang-kadang, kan? Maka perasaan-perasaan itu, kalau tidak dilahirkan, itu tidak berdosa. Cumanya tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala melihat akan bersama orang yang remuk hatinya. Maknanya jangan kita anggap bila suami begitu tu makna kita kehilangan punca. Angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita pergi kepada lanjutan ataupun prosedur-prosedur yang mungkin ke mahkamah sebagainya, kaunseling dan sebagainya. Banyakkan sembahyang hajat. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita angkat tangan, kita berdoa, Tuhan tolong lembutkan hati suamiku. Tuhan yang kita doa pada hari ini, Tuhan yang pernah mendengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tak ada siapa menolong Nabi Ibrahim dilontar ke api. Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang menolong Nabi Isa alaihissalam ketika diburu, tak ada siapa menolong Nabi Isa. Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang mendengar doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dalam kesusahan, dalam peperang Badar. Tuhan ini jugalah mendengar doa kita pada hari ini. Maka angkat tangan, berdoa, bersabar. Kita naklah bersabar, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sembahyang, dengan bersabar. Sebelum katakanlah kita dah berlaku syiqaq ataupun maknanya pergeseran agak besar, kita pergi ke prosedur-prosedur yang ditentukan oleh perundangan kita, maknanya itu doa yang mungkin ataupun itu cara yang mungkin kita buat sebelum itu. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, Allah tu mendengar doa hamba-Nya. Oleh itu, ada masalah, cari Allah, cari Allah. Sekian, mudah-mudahan memenuhi kehendak soalan. Terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulan di sini, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Itu bunyinya biasa, tetapi amat payah untuk kita melaksanakan yang terbaik dalam bahtera rumah tangga ini, ya Ustaz. Dan semoga perbincangan kita tadi sedikit sebanyak dapat menjadikan renungan dan panduan untuk memperbaiki ke arah rumah tangga yang lebih bahagia dan yang lebih penting mendapat redha ilahi. Jadi Ustaz, terima kasih kerana bersama Al-Hidayah pada malam ini dan renungkan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud, dan bagi wanita yang taat kepada suaminya ada khabar gembira kerana ia diberi balasan syurga Allah sehingga boleh memilih masuk dari arah mana yang dia sukai. Tibalah masa teman muhasabah diri mengundur diri, dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Abdullah kerana sudi bersama kita, dan insya-Allah kita bertemu di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.